Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar sekalian, bersama saya Ustazah Jami'ah binti Harun untuk sama-sama kita mempelajari pelajaran Munakat Darjah Khas, pelajaran yang kedua, tajuk Hadanah. Para pelajar sekalian, kita kupas terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hadanah pada bahasa. Hadanah pada bahasa berarti menjaga dan mengasuh. Sementara hadanah dari segi istilah pula ialah menjaga dan mendidik. Siapakah yang perlu dijaga dan siapakah pula yang perlu dididik? Iaitu anak-anak yang belum boleh menjaga dirinya sendiri. Siapakah anak-anak yang belum mampu menjaga dirinya sendiri? Mereka adalah anak-anak yang masih kecil. Unsur yang wajib dititik beratkan di dalam hadanah ialah penjagaan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Seseorang yang diberi hak hadanah wajib melaksanakan tugas-tugas menjaga, mengasuh, mendidik dan melindungi kanak-kanak di bawah jagaannya. 10 syarat kelayakan sebagai pengasuh. Yang pertama, pengasuh mesti beragama Islam. Yang kedua, pengasuh mestilah seorang yang sudah baligh dan juga berakal, tidak gila. Syarat ketiga, pengasuh hendaklah seorang yang berakhlak mulia. Yang keempat, pengasuh mestilah mampu menjalankan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Sama ada dari segi keuangan, kesihatan dan juga kasih sayang. Seterusnya, pengasuh hendaklah mempunyai sifat amanah dan menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggungjawab. Seterusnya, pengasuh hendaklah seorang yang merdeka, bukan hamba. Syarat ketujuh, pengasuh hendaklah tinggal bersama anak yang diasuh di dalam rumah yang sama. Syarat ke-8, pengasuh dan anak yang diasuh hendaklah mempunyai pertalian darah. Syarat yang ke-9, sekiranya anak tersebut dipelihara oleh ibu kandungnya sendiri, ibu tidak berkahwin dengan lelaki lain. Dan syarat yang ke-10, pengasuh tiada penyakit yang berbahaya ataupun penyakit yang tiada harapan sembuh. Orang yang paling layak menerima hak pengasuhan sudah tentulah ibu kandung kanak-kanak tersebut. Kerana lumrahnya seorang ibu mampu memberikan kasih sayang dan menjaga anak-anak dengan lemah lembut dan memelihara anak-anak dengan penuh simpati. Tetapi kemungkinan berlaku dalam sesebuah keluarga ialah apabila ibu kandung meninggal dunia ataupun berlaku perceraian antara ibu dengan ayah. Seringkali kita dengar masalah perebutan penjagaan hak kanak-kanak, sehingga kadang-kadang berlaku satu tekanan emosi yang sangat hebat kepada anak-anak kerana berlaku perebutan dan pergaduhan. Islam telah menggariskan tertib hak kelayakan pengasuhan. Yang pertama, hendaklah hak tersebut diberikan kepada ibu kandungnya sendiri. Sekiranya ibu kandungnya telah tiada atau ibu kandungnya tidak mampu untuk memelihara kanak-kanak tersebut, hak penjagaan tersebut hendaklah diberikan kepada nenek sebelah ibu. Sekiranya nenek sebelah ibu tiada atau nenek sebelah ibu tidak mampu untuk menjaga anak tersebut, hak penjagaan bolehlah diberikan kepada nenek sebelah bapa. Sesial tertib yang keempat, hak penjagaan kanak-kanak ialah kepada saudara perempuan ataupun adik-beradik perempuan kanak-kanak tersebut, seibu dan sebapa. Dan seterusnya adalah kepada saudara perempuan ataupun adik-beradik perempuan kanak-kanak tersebut sebapa.
Sekiranya adik-beradik perempuan kanak-kanak tersebut tiada atau tidak mampu menjaga, bolehlah diberi kepada hak penjagaan tersebut kepada emak saudaranya sebelah ibu, seibu sebapa. Tertib seterusnya ialah emak saudara dari sebelah ibu. Seterusnya, emak saudara sebelah bapa. Seterusnya, anak saudara perempuan dari saudara lelaki seibu sebapa dan anak saudara perempuan dari saudara perempuan seibu sebapa. Sifat-sifat yang perlu ada bagi seorang pengasuh ialah yang pertama, pengasuh mestilah mempunyai sifat penyayang, sabar, berkemahiran, mahir dalam cara-cara mengasuh kanak-kanak, tahu mengatur tugasnya, bertanggungjawab dan memahami jiwa kanak-kanak. Dan ketika bilakah seorang lelaki layak untuk menjadi pengasuh? Hak pengasuhan boleh diberikan kepada orang lelaki dengan syarat jika tiada ibu, ibu tak layak mengasuh dan ibu saudara enggan mengasuh. Orang lelaki yang boleh mendapat hak pengasuhan ialah bapa, datuk dan saudara terdekat kanak-kanak. Apabila berlaku permasalahan atau perbalahan dalam pengasuhan, apabila berlaku perebutan dari segi penjagaan ataupun hak penjagaan kanak-kanak, orang yang paling utama yang perlu diberi keutamaan adalah ibu. Dan seterusnya ialah nenek sebelah ibu dan juga emak saudara sebelah ibu. Sekiranya mereka tiada, barulah hak penjagaan tersebut diberi kepada emak saudara sebelah bapa. Tempoh pengasuhan ataupun tempoh hadanah adalah dari sejak kanak-kanak lahir sehinggalah kanak-kanak tersebut mumayyiz. Mumayyiz bermaksud apabila kanak-kanak tahu mengurus dirinya sendiri dan urusan ini meliputi tahu makan dan minum sendiri, tahu buang air sendiri, tahu membersihkan diri sendiri, mandi dan gosok gigi sendiri, wuduk dan istinja sendiri. Kanak-kanak biasanya mampu melakukan perkara-perkara tersebut tadi apabila kanak-kanak telah berusia 7 tahun. Apabila kanak-kanak tersebut telah mumayyiz, maka tempoh hadanah telah tamat. Dan selepas itu, kanak-kanak akan diletakkan di bawah tanggungan yang disebut sebagai kafalah. Kafalah bermaksud penjagaan kanak-kanak dari mumayyiz hinggalah kanak-kanak tersebut balik. Dalam tempoh kafalah, kanak-kanak telah mengenal siapa ibu, siapa ayah dan boleh membuat pertimbangan dan boleh membuat pilihan sama ada untuk terus tinggal bersama ibu atau tinggal bersama ayahnya, sekiranya ibu dan ayahnya telah pun bercerai. Gugur hak pengasuhan apabila berlaku salah satu daripada berikut. Yang pertama, apabila pengasuh telah berkahwin dengan orang lain. Atau contohnya, apabila kanak-kanak diasuh oleh ibunya, gugur hak pengasuhan sekiranya ibu tersebut telah pun berkahwin dengan lelaki. Gugur hak pengasuhan juga apabila didapati bahawa orang yang mendapat hak pengasuhan mengalami ataupun mengidap penyakit yang berbahaya ataupun penyakit yang tiada harapan sembuh. Yang ketiga, apabila orang yang mengasuh membuat dakwaan ataupun membuat pengakuan bahawa dia sudah tidak sanggup lagi mengasuh. Gugur juga hak pengasuhan sekiranya pihak yang menuntut untuk mengasuh mendakwa bahawa pihak yang mengasuh ataupun orang yang mengasuh tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pengasuh dengan sempurna. Dan seterusnya ialah apabila hakim membuat keputusan, mahkamah mendapati
pengasuh tidak mempunyai syarat untuk menjadi pengasuh walaupun satu syarat. Apabila pengasuh gagal melaksanakan, apabila dapat dibuktikan bahawa pengasuh gagal menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pengasuh. Tugas dan tanggungjawab seorang pengasuh ialah menjaga, mengasuh, mendidik dan melindungi anak-anak yang diasuhnya. Baiklah para pelajar, mari kita imbas kembali apa yang kita belajar dari awal tadi. Apakah pengertian hadanah dari segi bahasa iaitu jaga dan asuh. Sementara dari segi istilah syarak pula ialah menjaga dan mendidik anak-anak yang belum mampu menjaga dirinya sendiri. Seterusnya, para pelajar, cuba senaraikan apakah syarat-syarat yang perlu ada bagi seorang pengasuh. Senaraikan sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pengasuh. Senaraikan perkara-perkara yang boleh menyebabkan gugur hak pengasuhan. Alhamdulillah, sekian saja kelas kita untuk hari ini. Diharap semua pelajar dapat memahami pelajaran dengan jayanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.